Sempena dengan bulan kemerdekaan, video kali ini Jus Oren ingin kongsikan kisah Lieutenant Adnan, Wira Negara. Sebelum anda teruskan menonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Jus Oren. Adnan bin Saidi, atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan, dilahirkan di kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor pada tahun 1915. Beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya. Adik-adiknya, Ahmad Saidi dan Amarullah Saidi, juga merupakan anggota tentera. Beliau menerima pendidikan di bekas Sungai Ramal dalam aliran Inggeris. Seorang pelajar yang rajin dan berjaya dalam pengajiannya. Selepas menamatkan pengajiannya, beliau terpilih sebagai guru pelatih dan mengajar selama lebih 1 tahun. Beliau kemudiannya mengambil keputusan untuk memasuki tentera. Pada tahun 1933, ketika berusia 18 tahun, beliau memasuki Regimen Askar Melayu. Pada tahun 1936, beliau dilantik kepada pangkat sarjan, kenaikan pangkat yang pantas bagi seorang tentera muda. Kemudian, pada tahun 1937, beliau terpilih untuk mewakili pelatunnya dalam perbarisan memberi hormat di London bagi menyambut pertabalan Raja George VI. Tidak lama selepas itu, beliau sekali lagi dinaikkan pangkat kepada Kompani Sarjan Major dan dihantar ke Singapura untuk kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus sebagai Lieutenant muda, beliau dilantik sebagai Ketua Pelatun ke-7 Kompani C. Setelah kembali dari London, beliau berkahwin dengan seorang guru di kampungnya, Puan Sofia Pakeh Muda, dan mendapat 3 orang anak. Pada akhir 1941, Lieutenant Adnan ditempatkan di Singapura dalam kawasan yang dihaskan untuk keluarga Regimen Askar Melayu dan membawa keluarganya bersama. Apabila berita peperangan Perang Dunia Kedua semakin hampir dan pihak Jepun bersedia untuk menjajah Singapura, Lieutenant Adnan menghantar keluarganya kembali ke kampung mereka di Kajang kerana isterinya, Sofia, sedang mengandungkan anak mereka yang ketiga. Sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu dan tindakan pantas tentera Jepun memaksa tentera British berundur ke Singapura. Pertempuran sengit telah berlarutan beberapa hari sebelumnya. Tentera Jepun berjaya mengatasi kedudukan pertahanan strategik di Singapura. Bukit Chandu menandakan sempadan pertahanan terakhir. Pada 13 Februari 1942, Division Crescent Demam, tentera Imperial Jepun yang handal, menumpukan perhatian mereka kepada persisiran selatan Singapura, Permatang Pasir Panjang. Pada pagi tersebut, permatang tersebut dibedil bertalu-talu dengan serangan udara dan meriam. Kompani C dan Lieutenant Adnan ditempatkan di perkampungan Pasir Panjang telah memberikan tentangan hebat. Akhirnya, tentera Jepun terpaksa berundur disebabkan tentangan sengit daripada Kompani C. Beliau dan orang-orangnya telah membina benteng pertahanan regimen di kawasan tanah tinggi. Walaupun mempunyai bilangan anggota yang lebih ramai, pasukan Jepun di bawah Major Kimura gagal menembusi barisan pertahanan. Pada tengah malam 14 Februari 1942, Kompani C menerima perintah untuk bergerak ke tapak pertahanan baru Bukit Chandu. Lebih ramai askar tambahan ditempatkan ke pasukan di bawah pimpinan beliau, menjadikan jumlah keseluruhannya 42 kesemuanya. Selepas meninjau persekitaran dengan cermat, Lieutenant Adnan memerintah orang-orangnya untuk memperkukuhkan benteng pertahanan mereka dengan beg pasir. Pada awal petang 14 Februari, pihak Jepun melancarkan serangan berhela. Lieutenant Adnan ketika itu berusia 27 tahun, memantau kontingen tentera Sin daripada tentera British India yang mara. Penglihatannya yang tajam dan kecerdasan fikirannya membolehkan Lieutenant Adnan perasan sesuatu yang tidak kena apabila menyedari tentera bertuban yang mara itu bergerak dalam kumpulan berempat dan bukannya bertiga seperti tentera British. Menyedari hela tersebut, beliau dan anak buahnya melepaskan tembakan dan berjaya membunuh sekitar 20 orang musuh pada jarak dekat. Dengan itu, memaksa tentera Jepun untuk berundur. Selepas itu, tentera Jepun telah melancarkan serangan besar-besaran dalam bilangan yang besar.
Serangan tersebut menumpaskan Lieutenant Adnan dan tenteranya dengan bilangan yang jauh lebih kecil dan kekurangan peluru. Semua jenis senjata yang digunakan, termasuk bom tangan dan senjata automatik. Beliau cedera parah tetapi enggan berundur dan sebaliknya menyuruh orang-orangnya berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Korporal Yaakob merupakan salah seorang daripada mereka yang terselamat dalam pertempuran Bukit Candu dengan berpura-pura mati di samping mayat rakannya dan melihat kematian mengerikan Lieutenant Adnan. Akibat perasaan dendam kerana keberaniannya melawan Jepun, ketua pelatun itu diseret sebelum diserkup dengan guni oleh tentera Jepun. Tentera Jepun kemudiannya telah menggantungkan kakinya pada pokok ceri sebelum menikamnya dengan bayonet berkali-kali. Dalam kejadian lain, disebut lehernya telah dikelar. Selepas pertempuran, pihak Jepun melarang sesiapa pun menurunkan mayatnya untuk dikebumikan dan tiada seorang pun yang berani. Malah, menurut beberapa sumber, tubuh Lieutenant Adnan dibakar menjadi abu.